Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, alhamdulillah, kita syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat bertemu semula setelah beberapa bulan. Saya pun tak ingatlah kan, tidak dapat bersama dengan tuan-tuan, perempuan sekalian dalam kuliah sirah kita. Last sekali saya ingat kita bercerita berkenaan dengan wahyu, penurunan wahyu, yang mana para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan adakah Nabi SAW menerima darjat sebagai Nabi dan Rasul itu serentak, ataupun Nabi dulu, kemudian tidak lama kemudian baru dilantik menjadi Rasul. Itu tajuk yang terakhir yang kita bincangkan di muka surat 75. Hari ini kita akan masuk malam ni tuan-tuan, tajuk dakwah secara rahsia dan juga tajuk as-sabiqun al-awwalun. Bila sebut dakwah secara rahsia ni, kita banyak orang tahulah maknanya fatrah ataupun kita kata strategi dakwah Nabi SAW ni. Nabi tak mahu orang terkejut. Nabi mula pelan-pelan, senyap-senyap dakwah tu disampaikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih oleh Nabi yang rasa orang ni berpotensi untuk menerima ajaran Islam. Tapi as-sabiqun al-awwalun, dia tu kan, sebab istilah tu ialah istilah Arab. As-sabiqun al-awwalun, istilah Quran. Merujuk kepada sepotong ayat Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah ayat 100 yang ada dalam buku ni. Anda tengok di muka surat 76 tu, Allah sebut apa? Was-sabiqun al-awwalun. Sebab tu tajuk ni para ulama sebut dalam kitab-kitab sirah, siapa ni as-sabiqun al-awwalun. Makna as-sabiqun al-awwalun ialah orang-orang yang pertama, orang-orang yang awal memeluk ajaran Islam. Itu makna as-sabiqun al-awwalun. Jadi kita nak kenal mereka ni, dan mereka ni ada kedudukan yang tinggi dalam Islam. As-sabiqun al-awwalun, ada hak masuk lewat walaupun dia dengar Islam ni awal. Macam contohnya kita kata Abu Sufyan ni daripada awal dakwah dia duduk dengar dah, tapi bila dia masuk Islam, tahun Nabi tawan kota Mekah barulah dia masuk Islam. Lambat. Nabi dah lalu 13 tahun di Mekah dakwah, kemudian tambah lagi 8 tahun barulah dia masuk Islam. Tu pun boleh masuk Islam. Jadi takkan nak sama golongan yang awal memeluk Islam, yang berkorban jiwa dan raga, terpaksa menempuh pelbagai cabaran ketika memeluk ajaran Islam, halau, dicaci maki dan sebagainya lah. Banding dengan hak orang masuk ni, masa tu kita dah kuat, kita dah pun ada negara dah pada waktu tersebut. Berapa banyak peperangan yang telah kita menangi. Memang tak akan sama dua golongan ini tuan-tuan. Walaupun semuanya masuk dalam kategori sahabat Nabi juga. Abu Sufyan pun kita sebut Abu Sufyan radhiyallahu anhu, walaupun dia masuk lambat, tapi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama. Allah sebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tidak sama dua golongan ini tuan-tuan. Jadi oleh kerana bila dakwah Nabi sampaikan secara rahsia, mana secara sembunyi-sembunyi, pergi jumpa orang tertentu, jadi golongan mula-mula masuk itulah yang digelar dengan gelaran as-sabiqun al-awwalun. Okey, mari kita baca tuan-tuan muka surat 76 insya-Allah. Individu yang paling awal memeluk Islam ialah Sayyidina Khadijah
radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Zaid bin Harithah, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang ni pun tuan-tuan, siapa dulu? Yang ulama tak berbeza pendapat, Khadijah. Dia lah orang yang mula-mula dapat tahu tentang wahyu ni, sebab balik-balik Nabi balik rumah dia dulu. Balik-balik terus dia bawa Nabi SAW pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Jadi bila Waraqah yakinkan kepada Nabi SAW bahawa Nabi adalah Nabi, macam yang diterima oleh Nabi ni macam yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dulu, maka dialah orang yang pertama-tama memeluk ajaran Islam pada ketika itu. Hak tu tak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kita nak letak siapa lepas Khadijah tu, tu dia akan beza pendapat lah di kalangan para ulama. Cuma kebanyakan para ulama letak urutan macam saya sebut ni lah tuan-tuan. Sayyidatina Khadijah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Zaid. 3 orang ni tuan-tuan duduk dalam rumah Nabi, duduk sekali dengan Nabi SAW. Sayyidina Ali ni daripada dia kecil, dia dipelihara oleh Nabi SAW setelah kematian Abu Talib. Abu Talib mati, Abu Talib mati pula dah. Bila Nabi SAW dah berkeluarga, mereka tengok Abu Talib ni miskin, susah. Jadi adik-beradik Nabi, pak menakan Nabi SAW pakai bincang nak tolong Abu Talib, nak bantu Abu Talib. Mereka minta ke Abu Talib, lah bagilah anak-anak kamu kami jaga. Abu Talib pun setuju. Abu Talib kata ambil lah, kecuali Aqil seorang ya, hak sulung, hak tu jangan duk ambil, hak yang ada lah pada ketika itu, hak ni saja jangan ambil, yang lain ambil. Jadi Nabi pilih siapa? Nabi pilih Sayyidina Ali. Jadi Ali duduk dengan Nabi. Setelah Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, jadi tak pelik lah kalau dia masuk Islam dulunya. Begitu juga Zaid. Zaid ni sejak Nabi menikah dengan Khadijah, Khadijah hadiahkan Zaid, hamba dia, kepada Nabi SAW. Lalu tidak lama kemudian, semasa ayah dia mencari dia, Nabi merdekakan Zaid bin Harithah. Jadi bila Nabi merdekakan, jadi maula Nabi SAW, duduk dengan Nabi SAW juga. Jadi 3 orang ni tuan-tuan, kalau kita nak kategorikan mereka ni, kategori hak duduk dalam rumah Nabi ni, nasabah lah mereka masuk Islam awal. Tapi di luar daripada rumah Nabi SAW, orang yang pertama yang masuk Islam di kalangan orang laki-laki dewasa ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bila Nabi sampaikan ajaran Islam, dia tak cakap banyak, dia terus beriman sebab dia kenal Nabi Muhammad SAW. Sahabat baik dia ni tak pernah murung walaupun sekali. Dia kenal segala-gala tentang Nabi SAW. Batu Sayyidina Abu Bakar adalah as-sabiqun al-awwalun, yang pertama di kalangan orang laki-laki yang berada di luar daripada rumah Nabi SAW. Lagi siapa lagi? Anak-anak Nabi. Zainab, tapi tak duduk sekali dengan Nabi dah menikah dah pada ketika itu. Nabi SAW bagi menikah dia dengan anak menakan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi duduk rumah lain lah. Jadi lambatlah sikit dia nak sampai tu. Tapi mereka ni masuk dalam kategori as-sabiqun al-awwalun. Ruqayyah pun pada ketika ini samalah juga dengan Ummu Kulthum ni, Nabi bagi menikah dah dengan anak Abu Lahab dah. Memang tak duduk sekali lagi lah, mana kecil lagi pada masa tu. Tapi maknanya dah pun berkeluarga pada ketika itu. Fatimah masih kecil lagi. Juga tidak ketinggalan semua anak-anak Nabi memeluk ajaran Islam. Maka bermulalah dakwah secara rahsia. Jadi dengan mula-mula Nabi mula dengan orang yang paling dekat dengan Nabi ni, start daripada peristiwa ni, Nabi mula berdakwah kepada orang ni. Orang tu tengok siapa yang berpotensi, pergi bagi tahu dulu untuk meramaikan umat Islam. Jadi ni nama-nama hak ada ni tuan-tuan, ialah nama-nama yang sangat besar, yang sangat berjasa pada Islam. Di awal-awal dakwah lagi Nabi dah pun
sampaikan Islam dan mereka terima. Siapa tuan-tuan? Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf. 5 orang ni tuan-tuan masuk Islam di tangan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ni dia punya kelebihan dia ni orang suka ke dia. Anak-anak muda seperti Uthman, Zubair, Talha ni orang-orang muda. Dia lebih kurang Nabi umur dia. Jadi orang suka pergi rumah dia sebab dia ni salah satu kepakaran dia ialah dia mahir tentang selok-belok sejarah bangsa Arab. Dia panggil ilmu al-ansab. Ilmu tentang keturunan bangsa-bangsa Arab. Dia ada satu ilmu yang ada orang-orang tertentu jadi pakar ni. Ilmu-ilmu ni. Jadi dia boleh cerita tentang kabilah tu, ni mai daripada asal daripada mana. Kan kita seronok dengar cerita macam tu. Jadi dalam bangsa Arab tentang salasilah keturunan mereka penting. Jadi selalunya mereka duduk pergi dengar cerita ni tuan-tuan di rumah siapa? Rumah Abu Bakar. Abu Bakar ni melayan budak-budak ni. Suka. Orang pun suka kat dia dengan sikap lemah lembut yang ada kat dia. Dia bukan cengeng macam Umar. Jadi menyebabkan bila Nabi sampaikan dakwah tu, dia terus cari orang-orang ni. Semua yang dia temui ni tuan-tuan, semua masuk Islam belaka. Dan kelima-lima orang tersebut adalah termasuk di kalangan sahabat yang disebut sebagai al-asharatul mubasysyaruna bil jannah. 10 di kalangan 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ni siapa dia? Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdul Rahman bin Auf. Ni pun kena hafal kalau boleh, biar ingat nama-nama ni, nama-nama orang-orang yang sangat-sangat berjasa, yang di awal-awal Islam masa tak tahu nak jadi apa lagi, mereka mula-mula percaya ke ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Abu Ubaidah Al-Jarrah masuk Islam pula. Ni Nabi gelar dia lepas tu dengan gelaran Aminul Ummah, orang yang paling dipercayai dalam umat ini. Lagi Arqam, Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam ni tuan-tuan, dia daripada kabilah Bani Makhzum. Semua ni daripada kabilah-kabilah yang berbeza-beza ni, bukan semua daripada Bani Hashim saja. Nabi Bani Hashim, Abu Bakar, Sayyidina Ali Bani Hashim, Sayyidina Abu Bakar Bani Taim, bukan Bani Tamim, Bani Taim. Uthman daripada Bani Umayyah. Yang saya ingat lagi lah, Talhah bin Ubaidillah Bani Taim, Sa'ad bin Abi Waqqas daripada kabilah Bani Zuhrah. Abdul Rahman saya tak ingat tuan-tuan Bani apa. Jadi sahabat-sahabat ni bila kita dengar nama-nama daripada kabilah Arab tu, daripada kabilah Arab ni, menunjukkan bahawa di awal ajaran Islam lagi, Islam ni dah tunjuk dia bukan untuk golongan tertentu, dia untuk semua. Sekali lagi kita akan tengok nama-nama ni, nama-nama yang kita akan sebut ni, hatta luar daripada Quraisy pun akan ada menjadi orang yang awal-awal masuk Islam. Uthman bin Mad'un, Ubaidah bin Al-Harith, Sa'id bin Zaid, ni Bani Adi, Ja'far bin Abi Talib, ni daripada kabilah Nabi juga, Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud, luar daripada Quraisy. Hak saya kita sebut sebelum tu semua Quraisy. Quraisy ada pecahan bangsa dia pula. Ni kalau kata Abdullah bin Mas'ud daripada kabilah Bani Hudzail, luar tu orang jauh. Tapi dia duduk main Mekah. Fatimah bin Al-Khattab, Mus'ab bin Umair memeluk Islam. Mereka lah antara as-sabiqun al-awwalun, sebagaimana yang diceritakan di dalam firman-Nya yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasal apa depa ni jadi besar tuan-tuan? Pasal Allah sebut tentang depa. Iaitu Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim.
dan orang yang terdahulu, yakni yang mula-mula. Macam mana dia bagi yang berhijrah, ialah yang berhijrah dan memberi bantuan. Maknanya kalau mereka ni semua masuk dalam kategori as-sabiqun ni, nanti bila hijrah nanti mereka lah hijrah ke Habsyah, hijrah pergi sampai ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Daripada golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, yakni iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi golongan as-sabiqun al-awwalun ni, saya ingat Allah sebut dalam ayat ni, sebut nama mereka, termasuk orang yang mereka dakwah pakat masuk Islam kerana mereka, kita panggil mereka radhiyallahu anhum. Sebut yang nama mereka radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka pula redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siap dah untuk mereka ni syurga. Mana mereka ni adalah golongan yang confirm dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu peliklah bila kita jumpa golongan yang duk mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah sebut, Allah redha kepada mereka. Ada lagi orang nak kata kat Abu Bakar, ada lagi orang nak kata kepada para sahabat hak masuk Islam ni. Pelik bin ajaib lah. Sebab tu bila kita baca sejarah ni kita tahu, oh ini mereka ni orang yang mengasaskan ajaran Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa mereka tak mungkin kita lupakan sebagai umat Islam. Kita main belakang, kita main ni dah orang kenal dah Islam ni. Okey, itulah sedikit tentang as-sabiqun al-awwalun sebagai ringkasan. Panjang lah kita sebenarnya semua, buat apa nak sebut nama semua tuan-tuan kan. Okey, seterusnya kita nak tengok pula bila masuk Islam, apa benda hak mula-mula Nabi ajak? Salat. Ibadat pertama yang difardukan kepada umat Islam pada waktu itu ialah salat. Mula-mula dalam ajaran Islam ni ada dah salat. Tapi bukanlah macam kita duk baca Isra' Mi'raj tu, mayang 5 waktu 50 kali, lepas tu tinggal 5 kali. Tu di tahun yang ke-10 kenabian Nabi SAW. Ni awal-awal masuk Islam ni, masuk kena sembahyang dah. Kerana sembahyang ni satu ibadat yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dah ada dah, iaitu salat, iaitu dikerjakan sekali pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang. Masa tu 2 kali. Kalau kekal lagu tu kan bagus kan, no? Sembahyang 2 kali ya, no? Tapi Allah nak bagi syariat kita jadi lagi baik, hubungan kita dengan Allah ni lagi akrab lagi. Mana ghalib sikit ya tuan, sembahyang tu ingat Allah Subhanahu wa taala. Pagi sembahyang dah, pagi kerja kan, tengah hari kena sembahyang, kena pun tak boleh ghalib ke mana pun. Hari asar sembahyang pula, tidur kalau tak ada tidur makit maghrib mai dah ya. Mujung dah sembahyang asar. Bang pakat main sembahyang habis. Maghrib kena kita, kalau kita tengok orang Islam ni kena nak saya pergi masjid malam-malam Jumaat tengok penuh kan, malam Jumaat orang Melayu penuh percaya Yasin. Kita bagus sebenarnya agama kita ni. Jadi orang kita yang bang ya maghrib ya, dia main berhimpun lah. Dia ada aktiviti jadual dia tu sama tak mana pun. Orang akan pergi masjid. Cuba bayang tak ada maghrib kena anda. Tak tahulah kita duduk tang mana kan. Malam orang dia orang menega ni pada masa tu laku elok. Pasal dia samak-samak nampak elok, mereka beli balik haram tak elok kan. Firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir, bersabarlah kamu. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah janjilah dunia ni, bumi ni akan diwarisi, dimiliki oleh orang yang beriman, orang saleh. Jadi kok mana pun kita akan menang. Lambat ke cepat, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah kata janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik, mohon ampunlah atas kesalahan, kesilapan kamu.
wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu, bil ashyi wal ibkar, pada waktu petang dan waktu pagi. Mana istighfar, tasbih tu para ulama kata itu adalah sebahagian daripada ibadat salat. Nah, dalam sembahyang ada belaka ni, kita minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih, kita bertahmid. Jadi dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, kadang-kadang orang sebut sebahagian, maksudnya keseluruhannya. Tu dia panggil salah satu ciri-ciri dalam bab majaz mursal. Nah, macam kita orang Melayu pada, kalau kita kata contohlah tuan, kita kata tadi saya pi baca qulhu itu, kita baca apa tuan masa pi rumah tu? Baca qulhu balik tu kan? Dah baca qul huwallahu ahad sampai habis. Tu saja ke? Ada banyak lagi bacaan yang kita baca kan? Banyak tu, dengan bismillah, istighfar, lagi tahlil la ilaha illallah lagi. Tapi orang Melayu sebut pi mana? Pi baca qul hu. Kan? Itulah majaz mursal dipanggil. Maknanya sebut sebahagian tetapi maksud dia semua. Maksud dia banyak. Ini macam itulah. Bila Allah sebut wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika, beristighfarlah dan bertasbih, bertahmidlah, memuji Tuhanmu. Itu sebahagian daripada amalan yang kita buat dalam salat. Nah, maksudnya ialah salat itulah. Bila pagi sekali, petang sekali, pagi sekali. Bil ashyi, petang, pagi. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, maksudnya ialah, maksud bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ialah bersalatlah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa tu sembahyang ni ada rukuk, ada sujud, cuma dibuat ibadat salat pada ketika itu 2 kali saja. Dan dibuat di mana? Tak buat di rumah. Buat di celah-celah bukit, tempat-tempat yang orang tak nampak. Pagi tu maksudnya gelap ya, masa subuh. Gelap, petang tu masa orang maghrib, orang tak nampak, tak apa nak nampak sangat dah. Waktu itulah dia salat. Mekah pula kebetulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan bumi dia ni berbukit-bukit. Boleh sembunyi celah-celah bukit, tamu boleh celah bukit ni boleh solat orang tak nampak. Sengaja Allah Subhanahu wa taala takdirkan begitu. Nak sembahyang di rumah, saya terkejut pula ahli rumah lagi. Pasal dia seorang, Osman seorang masuk Islam. Bang dia, ayah dia semua tak masuk Islam lagi. Jadi sebab tu disyariatkan solat, dia akan pergi sembahyang di luar pada rumah pada masa-masa dia tak mungkin tidur lagi satu pagi. Maghrib ni dah gelap dah. Itu hikmah dia tuan-tuan. Mereka akan pergi ke celahan bukit dan ke tempat yang agak tersembunyi untuk mengerjakan ibadat salat. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika syarah perkataan ini, dia kata kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra' yusalli qat'an wa kadzalika ashabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat memang confirm depa sembahyang sebelum berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Nak terang kat kita apa ni tuan-tuan? Nak bagi tahu kita bahawa solat ni satu ibadat yang tidak boleh dipisahkan dengan Islam. Masuk Islam ya, daripada awal tak pergi Isra' Mi'raj, sembahyang dah. Mai kita pada hari ni tuan-tuan, sembahyang ni jadi benda tak penting mana di kalangan anak-anak muda hari ni. Kena paksa kami di sekolah tu, duk suruh sembahyang tu. Kena paksa, kalau tak paksa pakai balik tak sembahyang. Kalau kita tanya sembahyang berapa kali, saya sembahyang lehong tu walau saya. Pasal apa? Pasal kena paksa di sekolah. Mak pak duk tunggu keluar, tunggu kita balik. Balik asar kita suruh sembahyang. Dah surau saya tu, kita duduk sembahyang asar ni, dia duduk mengai di luar. Geng-geng mana tak tahu, orang mana kita pun tak tahu sebab dia. Jangan kata asar, subuh duduk mengai tuan. Duduk mengai. Haram tak sembahyang. Kata ish, inilah masalah kita umat Islam pada hari ni. Solat ni jadi tak penting mana pun. Berlaku peristiwa orang-orang musyrikin terserempak dengan umat Islam yang sedang salat. Pernah jadi sekali. Ini dicatatkan dalam hadis. Tengah mereka duduk sembahyang, kebetulan ceromoh dengan orang-orang musyrikin Mekah.
Petang. Hampa dah buat apa ni? Dia kalut lah. Pasal pelik kan. Duk rokok, duk sujud. Satu lagi mangkit daripada tengok. Ni buat apa ni? Ni agama baru, agama apa ni kan? Mereka marah dan terjadi pergaduhan dengan umat Islam. Marah dia. Bergaduh. Sampai ke peringkat, sampai kira angkat pedang lah. Sa'ad bin Abi Waqqas mempertahankan dirinya. Beliau telah mencederakan salah seorang daripada mereka sehingga luka wajah lelaki tersebut. Peristiwa ini merupakan peristiwa pertumpahan darah yang pertama dalam Islam. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu gelaran dia ialah orang yang pertama yang menumpahkan darah dalam Islam. Pasal dia lah pertahan diri di tengah sembahyang tu sampai terpaksa sampai melukakan orang lain. Itulah darah pertama yang tumpah ke tanah kerana mempertahankan ajaran Islam. Ini peristiwa ni besar ni tuan-tuan. Jadi sejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merancang mencari tempat untuk para sahabat beribadat dan menjadi pusat tarbiyah Islam yang pertama. Jadi bila dah jadi peristiwa tu, Nabi mula fikir, tak selesai masalah kita ni. Duk sembahyang kot celah-celah bukit ni sampai bila? Keselamatan para sahabat hak lemah-lemah ni kena jaga. Nabi duk fikir, tak mana nak buat. Saya kita baca lagi tuan-tuan. Ibadat pertama tadi salat 2 waktu sehari semalam. Apa lagi ibadat yang disyariatkan pada waktu ini bila umat Islam makin ramai memeluk ajaran Islam ni? Ialah ibadat qiyamul lail. Turun surah ni, surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil juga diturunkan pada peringkat awal dakwah sebagai persiapan menghadapi beban dakwah yang amat berat. Qiyamul lail diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Start Islam ni tuan-tuan, qiyamul lail tu wajib dah. Bukan sunat muakkad dah. Wajib. Masuk Islam sembahyang 2 kali sehari, kena qiyamul lail tiap-tiap malam. Tidak ada pilihan diberikan. Berat juga kan. Kita dengar kot masuk Islam senang gitu ya. Dah. Masuk ni sebab bebanan yang menanti mereka di hadapan tu berat, maka perlu kepada persiapan. Kena ada bekal. Kan kita nak turun laut lah kan. Turun laut main terjun gitu saja. Pakai pi ya. Kena bawa lah tong gas tu. Oksigen tu. Sebab dalam tu nak pi tu. Jadi oksigen dalam dakwah ialah kena qiyamul lail. Kita kalau terlibat dengan mana-mana gerakan dakwah, qiyamul lail tak ada. Tak ada langsung orang ibadat. Saya lingkup. Tak lama mana. Pasal hak tu bekal. Nak menunjukkan keikhlasan. Tak nak buat apa pun, ada qiyamul lail, kita duk berdoa, minta Allah ikhlaskan hati kita, minta Allah tolong kita, Allah bantu kita. Hak itulah yang menguatkan kita. Cabaran apa mai pun, kita dah bekal, siap dah. Tapi tak ada bekal, itu yang jadi terabuk habis. Qiyamul lail diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah kata apa tuan-tuan? Wahai orang yang berselimut, dipanggil Nabi yang tengah tidur, qum, bangun kamu, hidupkan malam, melainkan sedikit sahaja kamu kena tidur. Maknanya banyak kena buat apa? Banyak kena ibadah, banyak kena qiyamul lail. Nisfahu, kalau boleh separuh malam. Mana kalau malam ada 12 jam, ada 10 jam, 5 jam kena qiyamul lail. Aw inqus minhu qalila, ataupun kalau tak sampai setengah pun kena kurang sikit. 4 jam ke, 4 jam setengah. Aw zid alai, atau lagi baik bagi lebih pada setengah. Lebih pada separuh malam. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Mana baca dengan cara yang boleh kita menghayati ayat-ayat Al-Quranul Karim tersebut. Kalau baca cepat ni tak ada kata apa, tak tahu tak apa.
Pasal apa? Allah bagi sebab, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sebab kami akan turunkan kepada engkau perkataan yang sangat berat. Sebab ni masih rahsia ni, dakwah masih sembunyi-sembunyi, tak ada tentangan berat lagi, orang tak marah sungguh-sungguh lagi. Lepas ni dakwah akan diperintahkan supaya disampaikan secara terang-terang, tak boleh sembunyi dah. Berat tak tu tuan-tuan? Tu berat dah. Hak tu susah, bukannya mudah apa yang nak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala ceritalah kenapa qiyamul lail ni penting, sebab kesan dia lebih, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Dia lebih kuat kesan daripada hati sembahyang pada waktu malam ini. Siang kena bertasbih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kena sebut nama Allah, kena berzikir jangan lupa, kena merayu-rayu kepada Allah Subhanahu wa taala, kena sabar terhadap segala apa yang akan kamu tempuh dalam kehidupan melaksanakan dakwah. Semua sambungan ayat tersebut membawa makna yang saya sebutkan tadi untuk kita ambil perhatian. Maknanya kita pun tuan-tuan kena qiyamul lail lah maknanya. Sebab tu tuan-tuan buka saat belakang, muka surat 249, siapa yang ada buku, doa pertama yang saya nak minta tuan-tuan hafal, minta dah dulu kan, hafal dah lah, iaitu doa salat sunat tahajud. Mangkit-mangkit nak tahajud tu, ni baca hak ni dulu sebelum sembahyang. Panjang sikit doa dia tu. Sekali kita baca sama-sama lagi tuan-tuan. Kau hafal dah? Hafal dah kah? Pasal suruh dulu lagi orang ni. Tak hafal tuan-tuan, pegang buku lah. Kau payah mana kan? Ulang lama-lama hafal. Dia lebih sedap dengan doa-doa Nabi SAW ni bila kita sembahyang. Seterusnya tuan-tuan, tajuk seterusnya ialah markas dakwah. Jadi tadi kan bila kita tengok tadi, Nabi dah mula rasa ancaman dah bila sembahyang di celah-celah bukit Jerumuh dengan mereka pula. Maka bermulalah Nabi dapat tempat untuk jadi pejabat. Jadi markas dakwah Islam yang pertama, Darul Arqam, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, mula dijadikan markas dakwah yang pertama. Lokasinya terletak di kaki Bukit Safa. Tujuan penubuhan markas dakwah ini ialah sebagai tempat ibadat, satu, tempat pertemuan dan tarbiyah kepada umat Islam yang baru mengenali Islam. Itu dua tujuan utama Nabi buat pusat dakwah ni. Mesti ada tempat. Nabi nak ceramah tak mana kan, bila turun ayat Quran, Nabi nak suruh sahabat salin Quran ni daripada awal lagi, turun Quran salin terus dan dibaca. Kena ajak mereka pula hati-hati baca. Jadi takkanlah nak pergi ajak wah pokok-pokok tak ada muka panas. Jadi kena ada tempat. Sebab tu Nabi pilih salah sebuah rumah, iaitu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, untuk dijadikan markas dakwah. Cuma dalam bab ni di bawah tu ada saya tulis, ada jugalah para ulama seperti Al-Mubarak Furi ni, dia berbeza pendapat sikit. Dia kata markas dakwah ni tahun kelima baru ada. Saya kurang setuju lah. Saya rujuk sebab keperluan tu bila kita baca, kita rasa dia perlu awal kan, perlu lewat kan? Dia mesti perlu awal. Sahabat nak sembahyang, Quran mesti diajak, dakwah mesti disampaikan, mesti ada tempat perkumpulan nak ajak para sahabat ni, nak didik mereka, nak tarbiyah mereka. Kalau tak ada tempat sampai tahun kelima baru ada, macam kurang munasabah. Sebab tu saya lebih cenderung memilih pendapat awal ni, sebelum tahun ke berapa ni, sebelum tahun keempat lagi, mana mungkin tahun kedua dah ada rumah markas Darul Arqam ni tuan-tuan. Kenapa rumah Al-Arqam dipilih? Bukan tak baca itu. Ayat-ayat Al-Quran yang diterima oleh baginda akan disampaikan kepada mereka di sini. Turun ayat Quran, mesti ada Nabi nak baca kat sahabat. Jadi kenapa Nabi pilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ni tuan-tuan? Dalam kitab Sirah Nabawiyah ditulis oleh Dr. Muhammad Ali As-Sallabi, dia bagi beberapa sebab. Satunya ialah kerana keislaman Al-Arqam bin Abil Arqam ni orang tak tahu lagi. Sebab ini zaman dakwah secara rahsia.
Orang ni tak tahu kata orang ni masuk Islam dah. Orang ni pun tak tahu orang ni masuk Islam dah. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Jadi Nabi pilih rumah dia tu dalam keadaan dia pun mana tahu dia masuk Islam. Jadi Nabi guna rumah dia pada ketika itu. Yang kedua ialah kerana usaha dia muda. Dia berumur 16 tahun. Mereka duk fikir takkanlah Nabi nak pergi ambil rumah budak ni. Jadi guna rumah dia. Dia ada rumah dah pada ketika itu. Rumah, kemudian beliau berketurunan Bani Makhzum yang merupakan musuh utama Islam. Logiknya pada orang Quraisy, walaupun mereka tahu dah Nabi dah mula berdakwah, ajak orang masuk Islam sana sini, bunyi dah tersebar berita dan dengar ada orang masuk Islam, logiknya kalau Nabi nak buat tempat tu mesti rumah keluarga Nabi. Kalau tak di rumah Nabi sekalipun, mesti di rumah Bani Hashim. Tiba-tiba Nabi pilih rumah siapa? Rumah Bani Makhzum. Bani Makhzum ni ialah kabilah Arab Quraisy yang paling kuat menentang ajaran Islam. Daripada awal mereka tahu, mereka tak mahu dah. Bahkan permusuhan daripada dengan Bani Hashim, daripada Hilful Mutayyibin dengan Hilful La'aqatid Dam yang kita cerita dulu ni, daripada zaman jahiliah lagi duk balah dengan Bani Hashim. Jadi Nabi pilih rumah mereka tu, tak ada siapa sangka. Macam mana Nabi pilih rumah keluarga Bani Makhzum? Bani Makhzum ni kalau yang ada pada masa tu Abu Jahal lah. Khalid bin Al-Walid, ayah dia Al-Mughirah, Al-Walid bin Mughirah. Ni orang-orang yang menjadi musuh utama Islam selepas ni. Jadi tak ada siapa sangka rumah tu, walaupun sampai zaman dakwah dilakukan terang-terang, dia pun tak terfikir Nabi nak pergi guna rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah Nabi SAW. Dan yang keempatnya, kenapa Nabi pilih rumah dia? Sebab tempat dia strategik. Duduk tahu mana tuan-tuan? Iaitu berhampiran Bukit Safa. Duduk atas bukit. Duduk atas bukit belah nu. Kan kita kalau kita pergi Mekah, Safa Marwah kan? Safa Marwah. Lah tak nampak lah bukit. Dulu bukit kawasan tu. Jadi orang lalu bahagian depan ni lah. Rumah dia belakang ni. Belakang belah sana. Jadi orang tak nampak sangat pergerakan tersebut, boleh disembunyikan oleh Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat dakwah. Nabi ni, Nabi punya berhati-hati, atur strategi demi strategi supaya tak bocor di peringkat awal, dan bila dakwah disampaikan secara terang-terangan pun orang tak tahu situ rumahnya tempat Nabi berkumpul. Orang duk sangka Abu Bakar ke? Abu Bakar memang baik Nabi. Dah, Nabi tak ambil. Rumah Bani Hashim pun tak juga. Rupanya Nabi ambil rumah musuh yang akan bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mubarak Furi, siapa Mubarak Furi ni? Pengarang kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kalau tuan-tuan baca kitab dia akan letak berpendapat markas ini didirikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima kenabian. Itu pendapat dia. Habislah tajuk tu tuan-tuan. Tadi kita janji nak hafal doa ni, mari kita baca ramai-ramai. Okey. Kena tajuk mana ni nak hafal doa ni? Nazih saya hafal lama dah. Banyak kali aku dengar kan. Okey. Mari kita baca doa ni. Ni Nabi baca, Nabi pun baca. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu
wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Makna macam saya terarah kan. Tuan-tuan ingat, tengok balik lah lama-lama doa-doa ni untuk kita lebih bersyukur. Sebab bangun malam ni sebenarnya nak bersyukur. Tu yang duduk lakal hamdu tu, mana kita luahkan rasa terima kasih kita kepada Allah bila kita bangun pada waktu malam. Betul nak boleh bangun qiyamul lail ni tuan-tuan, yang pertama sekali ialah kita nak luar. Kalau kita ni tak bercadang nak mangkit qiyamul lail, pakai doa mula tu bisa aku pun nak kena qiyamul lail lah. Sebab Nabi kata fa innahu da'bus salihin, itu adalah rutin orang-orang salih, menjadi amalan orang-orang salih. Jadi kita tak salih, kita nak tiru orang salih. Tahu dah orang salih sembahyang qiyamul lail, kita pun ada hati juga, insya-Allah aku nak qiyamul lail dalam hidup aku. Bila nak, barulah kita berdoa, nak minta Allah bagilah aku boleh bangun qiyamul lail malam ni. Ada dah cita-cita kita sendiri nak bangun tu, ada pada ketika itu. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan, kena tidur awal. Ni tidur pukul 1 tuan-tuan, nak qiyamul lail pukul 3 muhur. Tu ya, setuju kan saya tuan? Pukul 1 tak balik, bini doa tak balik. Tuan-tuan duduk kot ni pula kedai katuk lambat kan? Salah kedai tu bukan tuan-tuan kan? Dia katuk lambat. Dia kalau tidur awal ni insya-Allah. Pasal apa pula? Dia kena tidur awal insya-Allah. Nabi tuan-tuan, kalau dalam bab kita baca bab tidur ni, Nabi sebenarnya balik Isyak suruh tidur dah. Kecuali orang yang menuntut ilmu ataupun menggauli isteri, itu lah. Hal lain tak ada. Tapi kita kehidupan kita bermula saat lagi ni. Tu yang masalah, tak boleh nak mangkit tu kan. Tak lagi buat tahun janji tahun tu banyak ni. Duk tunggu bila nak habis ni kan, Nabi janji dengan orang kata. Tu yang tak boleh. Jadi kena tidur awal. Insya-Allah lah, moga-moga Allah bantu kita, tolong kita tak kalah tuan-tuan, kita pejam mata esok ni sampai tak ada qiyamul lail langsung. Biarlah ada dalam kehidupan kita. Walaupun sekadar 2 rakaat pun jadilah. Sampai tak ada langsung ni, biar 2 rakaat pun jadi. Habis tak ada. Biar ada qiyamul lail dalam kehidupan kita. Sebelum saya mengakhiri kuliah saya tuan-tuan, baru ni di masjid apa nama? Masjid Imam Nawawi ya, yang ada di sini ni, masjid dekat dengan tuan-tuan ni, saya umum dah. Sini pun saya nak abang sekali lagi lah kalau tuan-tuan yang dengar dah. Iaitu Yayasan Amal Malaysia, kita war-warkan beberapa perkara lah. Satu, program Aqiqah. Program Aqiqah. Kita buka program Aqiqah ni sepanjang tahun lah ni. Kalau dulu ni tuan-tuan kat korban kita duit awal, kita kempen masuk korban, dia masuk Aqiqah. Banyak tuan, sampai berpuluh-puluh ekor kambing ni. Orang nak masuk, kita tahu tak buat korban. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal orang kita tak apa mampu nak buat korban. Nak buat apa? Nak buat Aqiqah. Terutama golongan muda, menikah umur 25, 26 tu. Mereka nak buat lah, tapi nak buat mahal, sampai 1000 lebih kambing seekor. Dah kalau 1000 lebih nak masak lagi. Lepas tu nak pergi, bila panggil orang tak boleh makan kambing penin lagi, buat ayam pula 10 ekor. Pimai 2000 dia kena habis. Bila banyak tuan-tuan lah kali budak-budak muda kita ni sampai 2000, dia tak buat. Nanti lah tahun depan beranak pula main seorang ni, kembang pula tu, pakai tak buat terus. Tu yang bila tunggu musim korban baru nak buat Aqiqah tu. Bukan dia bertanggung buat korban, tapi masa itulah paling murah untuk mereka buat Aqiqah. Jadi sebab itulah ni kita buka. Kita tak mau sunnah ni tertinggal. Sebab sunnah Aqiqah ni besar. Aqiqah ni pada zaman Nabi Ibrahim pada dah. Nabi lahir Abdul Muttalib buat Aqiqah ni. Kalau nak pergi boleh buat mudah sikit, Tok Wan lah kena tolong. Ni Tok Wan pun tak boleh harap kan. Duk syok dapat cucu kan. Aqiqah hangpa buat ni raya. Tahu anak tak mampu, tolonglah.
Nabi dulu buat kepada Hasan dan Husain. Hasan dan Husain tu siapa buat akikah dia? Nabi buat. Pasal apa? Sayyidina Ali miskin. Jadi kita kena sebarkan, tuan-tuan tolong sebarkanlah pada anak menakan kaji dan tetangga kah baru menikah nak buat akikah, mai cari Yayasan Amal. Cari nombor telefon saya, WhatsApp Ustaz nak buat akikah anak baru beranak nak buat sendiri tak mampu. Harga RM480. Setakat ni tak naik lembu pun boleh, tapi lembu kami kena tunggu 7 orang 7 bahagian baru kami boleh buat. Tapi kalau akikah bila-bila masa kita akan buat di Afrika. Pada tak buat, mainlah buat. Bagi orang tak tinggal sunnah melakukan akikah sebenar. Kerana apa? Kerana nikmat anak ni adalah nikmat yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada kita. Cucu, dapat cucu sonok tuan. Saya pun ada cucu tahu sonok. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kami Yayasan Amal ni selain daripada kutip sumbangan lah kan, korban dengan wakaf, kita tubuh koperasi dah lah ni untuk menega. Kita nak menega pula buat macam mana nak abang lah kami punya koperasi tu, sebab bila tuan-tuan tengok logo tu, tuan-tuan tahu ini Yayasan Amal punya. Kalau tuan-tuan tengok di packing barang-barang kami nanti dia keluar Koperasi Amal Global Berhad, Koperasi Amal Global Kedah Berhad. Global ni puak mana pula ni. Kalau bunyi amal tu kami punya. Koperasi Yayasan Amal kita buat. Jadi dalam koperasi ni kita dah mula ambil beberapa produk lah untuk jadi produk kita ni. Satu, frozen. Hak ni barcode baru lulus kemarin, hari Jumaat kemarin ni sampai dah. Baru kita akan cetak packaging kita dengan barcode untuk kita masuk ke supermarket lah. Frozen food ni baru ada 5. Baru ada burger, apa nama lagi ni, meatball, chicken ball ni ada 2 jenis, meatball pun ada 2 jenis yang kita terbit. Jadi kalau tuan tengok ni pakat rasa lah, insyaAllah dulu. InsyaAllah sedap kan. Burger kira antara sedap lah saya rasa tuan. Sebenarnya burger dia saiz besar, bukan saiz kecil. Tu satu produk kita yang kita menggunakan koperasi kita ni. Tuan-tuan boleh menjadi salah satu pilihan tuan-tuan untuk bantu produk Bumi Putera Muslim Yayasan Amal punya. Dan membeli dengan Yayasan Amal ni maknanya ada untung untuk kebajikan lah. Sebab kita memang tujuan kita ialah nak bagi dana kita banyak untuk kita nak buat kebajikan lebih lagi. Lagi tuan-tuan, kopi buat dah. Kopi lah pakai packaging lain dulu. Lepas ni kita akan keluar packaging kita sendirilah, ada logo Yayasan Amal dan juga Koperasi Amal. Nanti tuan tengok Kopi Amal. Kemudian yang ketiganya ialah baja. Baja pun kita terbit kak, nama Power Grow. Tu pun baru test 2-3 botol tu. InsyaAllah nanti kita akan guna produk tu juga untuk jana pendapatan kita. Dan yang terakhir sekali lah ni, yang kita baru lancarkan, yang tengah panas-panas ni, ialah minyak zaitun extra virgin. Extra virgin kita bawa daripada Morocco. Ni bagus tuan-tuan ni kan, awet muda ni tuan-tuan ni. Kalau minum sebulan, bulan depan saya tak kenal. Muda pula kau. Sebab memang minyak zaitun ni dia ada antioksida yang sangat tinggi. Untuk kolesterol lah, memang hak tu tuan-tuan boleh baca sendirilah. Tulisan berkenaan dengan kebaikan minyak zaitun extra virgin, di mana yang dia punya acidity dia rendah ni tuan-tuan, kami 0.09 dah. Hak tu yang paling kuat untuk nak lawan kolesterol dan juga untuk memperbaiki kita punya saluran darah kita, bagi anjal balik. Kita ni tuan-tuan, saluran darah kita ni asal dia anjal, mana dia boleh besar, boleh kecil. Tapi akibat kita makan gula banyak, teh tariknya dengan roti canai kita, nasi kita, semua tu akan bertukar jadi gula, susu lagi kita roboh. Itu semua menyebabkan kita punya salur darah kita ni rosak, jadi keras macam pek getah, dia tak bergerak. Sebab tu bila kolesterol tinggi, besar kolesterol tu, dia nak pi tak boleh. Dulu tak ada masalah, sejak industri pemakanan ni dah jadi sangat hebat di zaman kita pada hari ni, kita pun makan gula banyak, hak tu gula, hak ni gula. Penyakit dia ialah penyakit kita punya salur darah kita tak baik.
dia keras. Sebab tu minyak zaitun ni salah satu fungsi dia, selain daripada menurunkan kolesterol, ialah dia nak bagi perbaik semula kita punya salur darah kita bagi jadi anjal semula. Jadi kalau kolesterol tinggi ni tak ada masalah pun yang sebenarnya. Taklah tara mana pun teruk. Tapi dah kita punya tu macam pipe kita, jadi masalah lah datang ni. Ada banyak ialah stroke jantungnya itu. Jadi saat lagi kalau tuan-tuan nak rasa dulu. Ada di box saya bawa, rasa dia punya ni. Dia punya bau dia, bau buah zaitun asli. Boleh cium bau dia, rasa. Kemudian dari sudut test kimia apa semua kita boleh tunjuk lah. Kalau tuan-tuan nak, kita boleh rasa lagi insya-Allah. Dan jadi saya sebut ni bukan apa, supaya tuan-tuan tahu ini produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak kami, pihak Yayasan Amal Malaysia di bawah Koperasi Amal Global Malaysia Berhad, yang kita akan masuk ke pasaran insya-Allah selepas daripada ini. Ejen pun kita buka insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang kurang dan lemah daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.